Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar sedikit tajwid mengenai hukum idgham ma'al gunnah. Baik, sebelum kita teruskan kepada hukum idgham ma'al gunnah, kita mesti tahu sesuatu. Nak tahu apa tu? Okey. Sebelum tu kita nak bercerita atau kita nak mengulang kaji mengenai hukum tajwid bagi nun tidak bertanda atau kita panggil nun mati dan juga tanwin. Baik, apabila nun tidak bertanda ini ataupun tanwin berjumpa dengan 28 huruf hijaiyah, maka ia akan mengeluarkan 4 hukum. Iaitu hukum yang pertama, hukum idgham. Hukum yang kedua, hukum ikhfa. Hukum yang ketiga, hukum iqlab. Dan seterusnya hukum yang keempat, hukum izhar. Jadi saya ulang semula, apabila nun tidak bertanda dan juga tanwin berjumpa dengan 28 huruf hijaiyah, maka ia akan mengeluarkan 4 hukum, iaitu hukum idgham, ikhfa, iqlab dan juga izhar. Baik, insya-Allah hari ini kita nak lihat untuk hukum idgham. Baik, untuk hukum idgham dia akan terbahagi kepada 2 pembahagian, iaitu idgham ma'al gunnah dan juga idgham bila gunnah. Jadi insya-Allah untuk hari ini kita akan lihat bagi untuk hukum idgham ma'al gunnah. Okey, baik. Jadi sebelum kita nak teruskan, kita kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan idgham itu. Baik, idgham ialah maksudnya memasukkan bunyi huruf nun tidak bertanda ataupun tanwin kepada huruf selepasnya. Maka dalam erti bahasa atau erti kata lain, kita tidak membunyikan huruf nun tersebut tetapi kita bunyikan kepada huruf atau makhraj selepas huruf nun tersebut. Jadi ma'al gunnah pula bermaksud bersama dengung. Jadi apabila kita tidak membunyikan huruf nun, kita bunyi kepada huruf selepasnya, kita bunyi dalam keadaan dengung. Dengung pula kita perlu membunyikan sebanyak 2 harakat. Baik, jadi untuk huruf idgham ini dia ada 4 huruf. Okey, dia akan ada 4 huruf. Baik, kita lihat huruf yang pertama adalah huruf ya. Baik, untuk huruf ya, kita lihat pada contoh bagi tanwin. Okay, ini adalah contoh iaitu huruf ba, tanwin, nganga berjumpa dengan huruf ya. Maka cara bacaannya hisaban yasira, iaitu huruf ba ini kita terus masukkan kepada makhraj huruf ya, iaitu kita membunyikan dalam keadaan membaca huruf ya. Hisaban yasira. Di sini kita tidak menyebut hisaban yasira. Jika kita menyebut hisaban, kita tidak menidghamkan dia, iaitu tidak memasukkan dia kepada huruf selepasnya. Hisaban yasira. Baik, untuk hukum atau contoh bagi nun mati pula, ayyafqahuhu. Sama juga, kita masukkan terus huruf hamzah ini bunyi kepada huruf ya. Ai kita bunyikan terus kepada makhraj huruf ya tanpa membunyikan huruf nun ini. Ayyafqahuhu, iaitu kita bunyi dalam keadaan dengung. Ai, kemudian kita baca sebanyak 2 harakat. Ayyafqahuhu. Baik, seterusnya kita tengok pada huruf nun. Contoh bagi tanwin, iaitu amilatun nasibatun, iaitu tanwin berjumpa dengan huruf nun. Amilatun nasibatun. Kita bunyikan terus kepada huruf nun. Begitu juga dengan nun tidak bertanda ini. Lan nadkhulafa, iaitu sebanyak 2 harakat. Lan nadkhulafa dan juga dalam keadaan dengung. Baik, seterusnya untuk hukum mim atau untuk huruf mim, kita tengok pada contoh tanwin. Bisultanim mubinin, iaitu kita masukkan terus bacaan tanwin ini kepada huruf mim.
bisultanim mubin. Begitu juga dengan contoh bagi nun mati. Amman, amman, dua harakat, kemudian perlu dengung. Amman, kita masukkan terus. Kita tidak membunyikan bacaan tanwin ataupun nun ini, tetapi kita bunyikan terus kepada makhraj huruf mim. Seterusnya untuk huruf waw, kita lihat bagi contoh tanwin. Khairun wa abqa, iaitu kita membunyikan terus kepada makhraj huruf waw. Khairun wa abqa. Bagi bacaan nun mati. Min warai. Kita bunyikan terus kepada makhraj huruf waw. Min warai. Di sini kita dapat lihat, kita mesti baca yang pertama, baca terus kepada huruf selepasnya. Tetapi kita perlu tahu, untuk huruf idgham ini dia akan berlaku apabila dalam dua keadaan, dia akan berlaku apabila dia berada dalam dua ayat yang berbeza. Ini contoh ayat yang pertama atau perkataan yang pertama, ini adalah perkataan yang kedua. Dia akan berlaku hanya pada keadaan yang terpisah. Dia tidak boleh terjadi dalam keadaan satu ayat atau satu perkataan. Contohnya nun berjumpa dengan ya. Terus dalam satu perkataan, maka kita tidak membunyikan dia sebagai huruf idgham. Dia hanya akan berlaku apabila dia terpisah ataupun berada dalam dua perkataan yang berbeza. Baik, untuk huruf idgham, yang pertama kita kena ingat, dia mesti baca dalam keadaan huruf selepasnya. Kemudian kita mesti dengung dan juga baca sebanyak dua harakat. Mudah bukan? Jadi insya-Allah kita boleh, jika kita selalu praktis, insya-Allah kita boleh lakukan. Jadi sampai sini sahaja untuk huruf idgham. Ma'al ghunnah. Assalamualaikum.